Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke kursus Fiqh Ibadat. Nama saya Dr. Abdul Hanis bin Embo. Saya akan menjelaskan kursus Fiqh Ibadat di Universiti Malaysia Terengganu. Di akhir video ini, saya harapkan anda memahami secara keseluruhan bahagian-bahagian dalam kursus Fiqh Ibadat. Saya akan menjelaskan kepada semua definisi kepada Fiqh Ibadah. Kemudian diikuti dengan topik-topik utama yang terdapat di dalam kursus ini. Sekarang, apakah yang dimaksudkan dengan Fiqh Ibadat? Fiqh Ibadat terdiri daripada dua perkataan, iaitu dari sudut bahasa, fiqh bermaksud kefahaman, manakala ibadat bermaksud bukti kehambaan melalui suruhan agama. Gabungan kedua-dua perkataan ini membentuk Fiqh Ibadat. Dari sudut istilah pula, Fiqh Ibadat bererti kefahaman hukum hakam Islam dalam melaksanakan suruhan agama dan ibadat. Contoh ibadat seperti solat, puasa, zakat dan sebagainya. Perbahasan fiqh dalam Islam secara umumnya terbahagi kepada empat, iaitu fiqh ibadat, fiqh muamalat, fiqh munakahat dan fiqh jinayat. Secara khusus pula, fiqh ibadat terdiri daripada beberapa bahagian yang berkait dengan amalan ketaatan Muslim. Khusus fiqh ibadat di Universiti Malaysia Terengganu dikhususkan kepada 6 bahagian. Pertama ialah fiqh solat, kedua fiqh puasa, ketiga fiqh zakat, keempat fiqh haji umrah, kelima fiqh pengurusan jenazah dan keenam fiqh badan beruniform. Bahagian pertama ialah fiqh solat. Ia membicarakan tentang rukun, syarat wajib dan syarat sah solat secara khusus. Selain itu, bacaan-bacaan dalam solat turut dikupas secara umum. Terdapat bahagian praktikal yang perlu dihafal oleh peserta dan perlu dinilai oleh pensyarah. Di akhir bahagian ini, terdapat perbincangan tentang perbezaan pendapat dan isu semasa yang turut dikupas bagi memberi kefahaman yang komprehensif. Bahagian kedua ialah fiqh puasa. Ia membicarakan tentang rukun dan syarat puasa yang perlu dipatuhi oleh setiap Muslim. Di samping itu, konsep dan falsafah juga dibicarakan agar memberi kefahaman kepada peserta. Peserta juga perlu menghafal dalil puasa berdasarkan ayat Al-Quran yang diberikan. Isu-isu semasa berkaitan puasa, fidyah, zakat dan qada puasa turut disentuh. Keseluruhannya, peserta akan lebih menjiwai dan meyakini ibadah puasa yang dilakukan. Bahagian ketiga ialah fiqh zakat. Bahagian ini akan membicarakan tentang pengertian zakat, hukum, dalil pensyariatan dan syarat wajib zakat yang perlu diketahui oleh setiap Muslim. Turut dibincangkan dalam bab fiqh zakat ini ialah berkaitan asnaf zakat yang terdiri daripada 8 asnaf yang layak menerima zakat. Selain itu, peserta juga diajar tentang jenis-jenis zakat yang ada dalam Islam supaya lebih jelas dan faham tentang perkara ini. Bahagian keempat ialah fiqh haji umrah. Ia membicarakan tentang pengertian, hukum dan dalil haji umrah. Perkara penting berkaitan ibadah haji dan umrah juga disentuh pada bahagian ini, iaitu berkaitan rukun dan wajib haji, terutamanya dari segi perbezaan antara kedua-duanya. Akhir sekali, turut dibincangkan tentang isu-isu semasa dan persoalan-persoalan yang timbul berkaitan ibadah haji dan umrah. Bahagian kelima ialah fiqh pengurusan jenazah. Peserta akan diajar tentang pengurusan jenazah dalam Islam. Selain teori, praktikal pengurusan jenazah akan dilaksanakan supaya peserta lebih faham dan jelas tentang urusan berkaitan pengurusan jenazah apabila berlaku satu-satu kematian. Bahagian keenam ialah fiqh badan beruniform. Pada bahagian ini, peserta akan didedahkan dengan fiqh semasa yang berkaitan dengan tugas sebagai anggota badan beruniform dan juga bomba. Ia juga turut dikenali dengan fiqh pekerjaan kerana berkait dengan ibadah ketika bekerja. Antara isu yang dibicarakan adalah berkaitan isu solat ketika terlibat dengan operasi, penentuan arah kiblat, isu solat Jumaat dan beberapa lagi isu lain yang berkaitan. Secara tidak langsung, para peserta akan lebih faham tentang hukum fiqh semasa dalam situasi pekerjaan badan beruniform. Secara umumnya, setiap bahagian dalam kursus fiqh ibadat ini penting untuk difahami dengan jelas kerana ia berkait dengan ibadah wajib setiap Muslim. Fiqh ibadat bukan sahaja tertumpu kepada solat sahaja, bahkan perkara ibadat lain yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada setiap hamba-Nya. Pembelajaran kursus ini secara langsung akan memberi asas yang kukuh dalam menyempurnakan ibadah-ibadah utama yang dilaksanakan sehari-harian. Akhirnya membawa kepada maksud kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Implikasi terhadap kefahaman ini dapat dirasai ketika melaksanakan ibadah, iaitu dilakukan dengan lebih yakin dan khusyuk serta menjiwai setiap ibadah itu sendiri. Akhirnya dapat memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan manusia dan dengan diri sendiri. Tanpa kefahaman tersebut, ia membawa kepada salah faham, kurang yakin, malas beramal dan memandang enteng dalam setiap ibadat yang dilakukan. Ia akan memberi kesan buruk terhadap kehidupan seharian Muslim kerana telah mengeruhkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan manusia dan dengan diri sendiri. Kami berharap para peserta dapat menimba ilmu sebaik mungkin selepas mengikuti kursus fiqh ibadat ini, sekaligus memberi nilai tambah penting dalam pelaksanaan ibadah harian, insya-Allah. Sekian sahaja dari kami. Terima kasih dan moga berjumpa lagi.